Bismillahirrahmanirrahim. Salam pendidikan. Baiklah, pada hari ini cikgu akan bincangkan bersama dengan kamu semua berkenaan dengan topik tempoh masa. Okey. Tempoh masa ada di dalam tajuk masa dan waktu. Okey. Apa yang kamu faham dengan tempoh masa? Baiklah. Okey, tempoh masa merupakan jarak di antara dua masa. Ada yang memanggilnya dengan panggilan jarak masa. Okey, jadi tempoh masa ni sebenarnya adalah jarak di antara dua masa. Okey, dalam tajuk masa dan waktu, tempoh masa adalah salah satu perkara yang kamu perlu tahu, dan dua yang lainnya adalah waktu awal dan waktu akhir. Jadi pada kali ini cikgu akan terangkan dahulu berkenaan dengan tempoh masa. Baiklah, kita perhatikan dekat sini. Okay, cikgu akan tunjukkan dua masa yang berbeza, pukul 1.25 dan waktu yang kedua adalah pukul 4.50. Okey. Okey, waktu yang pertama kita panggil sebagai waktu awal. Okey, dan waktu yang kedua adalah waktu akhir. Waktu bermula dipanggil waktu awal, waktu tamat kita panggil waktu akhir. Sebab tu ada juga yang memanggilnya dengan panggilan waktu mula dan waktu tamat. Okey, ini adalah benda yang sama. Okey, waktu awal dipanggil juga dengan waktu mula, waktu akhir dipanggil pula juga dengan waktu tamat. Okey, ini yang kamu perlu tahu. Okey, apa pula tempoh masa? Okey. Okey, dan di antara dua waktu ni, waktu mula dan waktu tamat ni, di antaranya adalah tempoh masa. Okey, jarak di antara waktu mula dengan waktu tamat. Jarak di antara waktu awal dan waktu akhir. Okey, untuk mencari tempoh masa, kita boleh gunakan kaedah garis masa. Okey, cikgu akan tunjukkan. Kita akan buatkan satu garisan. Okey, kemudian kita akan tuliskan waktu mulanya. Okey, kita tuliskan waktu mulanya pukul 1.25 PM dan waktu akhir atau waktu tamatnya adalah pukul 4.50 PM. Okey, jadi bagaimana kita nak cari tempoh masa ni? Okey, kita tahu tempoh masa adalah jarak di antara waktu awal dan waktu akhir. Di antara tu. Okey, di antara waktu awal dan waktu akhir. Okey, ini kita panggil sebagai beza. Okey, beza waktu. Okey, beza di antara waktu mula dan waktu tamat. Okey, apabila beza disebut beza, operasi apakah yang terlibat untuk mencari beza? Ya, betul. Okey, kita akan gunakan operasi tolak untuk mencari beza waktu ini. Jadi kita buat. Okey, ini adalah tempoh masa ya. Tempoh masa adalah beza di antara dua waktu. Okey. Itu jarak di antara waktu pertama dan jarak waktu yang kedua. Okey, jadi tempoh masa adalah waktu akhir tolak waktu awal. Okey, ini adalah rumus untuk mencari tempoh masa. Okey, bagaimana untuk menyelesaikan ataupun membuat pengiraan? Kita tengok bahagian seterusnya. Okey, satu kaedah yang kita boleh gunakan, kita guna kaedah bentuk T. Okey, kita buat garisan T. Okey, kita bahagikan di antara jam dan minit. Kita tuliskan jam dan minit. Okey, kita tahu tempoh masa adalah waktu akhir tolak waktu awal. Jadi kita tuliskan waktu akhir terlebih dahulu. Okey, pada bahagian jam kita tulis 4 dan pada bahagian minit kita tulis 50. Okey, waktunya adalah 4.50. Okey, jadi seterusnya kita tolakkan dengan 1.25. Okey, 1 jam 25 minit. Okey, kita letakkan. Okey, kemudian kita tolakkan. 50 tak boleh tolak dengan 25, jadi kita kena pinjam. Pinjam dari 5 tinggal 4. Okey, jadi 10. 10 tolak 5 adalah 5. 4 tolak 2, 2. Kemudian kita pergi bahagian jam. 4 tolak 1. Okey, 3. Okey, jawapannya 3.25. Okey, ini apabila kita mengira tempoh masa, kita tak boleh tinggalkan jawapan di sini saja. Okey, sebab kita tak tahu
Okey, bagaimana nak bacanya? Okey, orang yang lihat nanti ataupun pemeriksa yang tengok, dia nak baca macam mana? Pukul 3.25 ke? Ataupun 3.25 ke? Jadi kita mesti tulis semula jawapan tersebut, okey, dalam bentuk ayat yang lengkap. Jadi kita tulis jawapannya adalah 3 jam 25 minit. Okey, ini adalah kaedah mengira tempoh masa bagi waktu dalam hari yang sama. Okey, nanti kita tengok bagaimana nak mengira apabila melibatkan hari yang berlainan. Okey. Faham setakat ini? Kita teruskan dengan contoh soalan yang kita boleh gunakan untuk mengira tempoh masa. Okey, contoh di sini adalah kira tempoh masa yang berikut dari pukul 3.20 petang hingga pukul 7.45 petang. Okey, bagaimana nak kira? Okey, kita buat yang pertama adalah garis masa. Okey, waktu awal dan waktu akhir. Kita tuliskan waktu awalnya iaitu pukul 3.20 PM dan waktu akhirnya adalah pukul 7.45 PM. Kita buat garisan T. Seperti biasa, tuliskan jam dan tuliskan minit. Okey, kita tuliskan waktunya. Waktu tamatnya 7.45 minit dan waktu awalnya 3.20 minit. Okey, kita bahagikan dengan jam dan minit. Jadi kita akan baca 7 jam 45 minit, 3 jam 20 minit. Kemudian kita tolakkan. Okey, sebab beza adalah beza waktu ataupun tempoh masa ini kita gunakan operasi tolak. Jadi 5 tolak 0, 5, 4 tolak 2, 2, 7 tolak 3, 4. Apa yang perlu kita buat? Ya, kita salin semula jawapannya dalam bentuk ayat yang lengkap. Kita tuliskan 4 jam 25 minit. Okey, selesai. Sangat mudah untuk mengira tempoh masa. Okey, ini adalah untuk mengira tempoh masa pada hari yang sama. Okey, pada hari yang sama. Bagaimana nak mengira tempoh masa bagi hari yang berlainan? Okey, tempoh masa yang melebihi 1 hari. Okey, baik. Kita tengok soalan yang kedua. Kira tempoh yang berikut dari pukul 3 PM hari Isnin hingga pukul 1.15 AM hari Selasa. Okey, kita lihat di sini soalannya melibatkan waktu awal dan akhir melebihi hari. Maksudnya melebihi 24 jam ataupun mungkin kurang, tapi dia melebihi pukul 12 tengah malam. Okey, dan melibatkan hari yang berbeza. Hari Isnin membawa kepada hari Selasa. Jadi bila melibatkan hari yang berlainan begini, kita boleh gunakan kaedah garis masa. Okey, jadi tunjukkan. Kita buat garis masa, kemudian kita tuliskan waktu awalnya, pukul 3 PM, harinya iaitu hari Isnin. Okey, kemudian kita kira masa pada hari tersebut dahulu. Okey, jadi kita tuliskan hari pada hari Isnin, waktu yang terakhirnya adalah pukul 12 tengah malam. Okey, 12 tengah malam. Jadi kita kira sehingga pukul 12 tengah malam. Jadi kita tulis waktu tamat yang pertama pada pukul 12 AM. Okay, bila masuk 12 AM, dia dah jadi pada hari Selasa. Okey, jadi kita kira. Nanti kita kira daripada 3 PM sehingga 12 AM. Kemudian waktu tamat yang kedua adalah pukul 1.15 AM hari Selasa. Okey, jadi kita kira dulu daripada pukul 3 PM hingga 12 AM. Okay, kita buatkan garis T tadi, bentuk T. Kita tuliskan jam dan minit. Kemudian kita tuliskan waktu akhir yang pertama iaitu 12. Okey, 0 minit. Kemudian tuliskan waktu yang kedua, waktu awalnya 3. Okey, kita tolakkan. Kita tolakkan 0 tolak 0, 0. Okey, 0. 12 tolak 3 sama dengan 9. Jadi, tempoh masanya adalah 9 jam.
Jadi kita tulis pada bahagian yang pertama 9 jam. Okey, kita dah dapat tempoh masa di antara 3 PM hingga 12 AM untuk hari Isnin. Okey, apabila 12 AM hingga 1.15 AM melibatkan hari yang sama. Okey, yang ini kita tak perlu buat pengiraan bentuk lazim. Kerana okey, selepas pukul 12 AM dia bermula hari yang baru. Okey, dia akan jadi waktu sifar. Okey, jam 24 ataupun waktu sifar tadi sehingga pukul 1.15 AM kita terus baca sahaja dengan 1 jam 15 minit. Okey, kita dah tahu dah bermula sifar sehingga sampailah 1.15 AM, tempoh masanya adalah 1 jam 15 minit. Okey, apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu tambahkan tempoh masa kedua-duanya tadi. Okey, 9 jam kita tambahkan dengan 1 jam 15 minit. Okey, sebab dia nak daripada hari Isnin sampai Selasa tadi, kita tambahkan jumlah tempoh masanya. Okey, jadi kita tambahkan dalam bentuk lazim. Okey, tuliskan minit dan jam. Kita tambahkan 15, 9 tambah 1, 10. Jadi jawapannya adalah 10 jam 15 minit. Okey, 10 jam 15 minit. Okey, begitu saja, senang. Okey, kita kira dalam bentuk garis masa supaya kita lebih jelas, kita nampak masa ataupun tempoh masa tersebut yang kita kira, dan memudahkan kita untuk mengira juga sebenarnya. Okay, kita nampak perjalanan masa tersebut daripada waktu awal sehingga waktu akhir. Okay, bagaimana pula melibatkan hari yang banyak? Contohnya daripada Isnin sehingga Khamis. Macam mana kita nak kira? Okay, kita lihat soalan yang ketiga. Okay. Kira tempoh masa yang berikut dari jam 5 hari Ahad hingga jam 1.50 hari Rabu. Okay. Ini melibatkan hari Ahad sehingga hari Rabu. Okay, banyak jauh beza masanya. Jadi caranya adalah kita buat juga dalam bentuk garis masa. Okay. Kita tuliskan waktu awalnya iaitu jam 5. Kemudian pada hari Ahad. Okay, pada hari Ahad. Kita tulis waktu tamat yang pertama. Okay, kita habiskan waktu pada hari Ahad dahulu, iaitu pada 12 tengah malam. Itu jam 24. Okay. Jadi kita tulis dengan jam sifar ataupun jam 24. Okay. Kita buat pengiraan dalam bentuk lazim. Itu jam yang pertama ni adalah jam 24 ni adalah pada hari Isnin. Jadi kita kira dalam bentuk rajah T tadi. Kita tuliskan macam biasa, itu jam dan minit. Kita tuliskan 24. Kenapa kita tulis 24? Sebab dalam sistem 24 jam pada pukul 12 tengah malam, sebenarnya waktunya adalah 24 jam. Cukup 1 jam kan? 1 hari. Maafkan saya. Cukup 1 hari, iaitu bersama dengan 24 jam. Jadi kita nak tolakkan dengan waktu awal, iaitu waktu jam 5 tadi. Okey, kita tolakkan. Okey, sifar 14 4 tolak 5 tak boleh, jadi kita kena pinjam dari 1. Okey, jadi 14 tolak 5 sama dengan 9. 1 kita tuliskan di bawah. Okey, jadi jawapannya adalah 19 jam. Okey, 19 jam. Jadi kita tulis pada bahagian yang pertama, tempoh masanya adalah 19 jam. Okey, kita lihat pula pada jam 24 pada hari Isnin sehingga jam 24 pada hari Selasa. Okey, berapakah tempoh masanya? Perlukah kita buat dalam bentuk lazim untuk mengira? Tak. Kan? Okey, sebab pada hari Isnin hingga Selasa, kita tahu Isnin masanya adalah 1 hari, iaitu bersama dengan 24 jam. Jadi kita tulis terus dengan 24 jam. Begitu juga dengan yang ketiga, pada jam 24 hari Rabu. Okey, kita tahu waktunya adalah 24 jam. Okey, tempoh masanya adalah 24 jam. Okey, kemudian kita kira.
Kita lihat pada soalan tadi, dia nak sehingga jam 1.50 hari Rabu. Jadi kita dah masuk hari Rabu, waktu tamatnya adalah pukul ataupun jam 1.50. Okey. Yang ini juga kita tak perlu kira kerana bermula dengan masa sifar sehingga 1.50. Kita tahu tempoh masanya adalah 1 jam 50 minit. Okey, seperti mana sebelum ni juga, dia nak tempoh masa. Jadi kita kena tambahkan jumlah tempoh masa yang kita dah kira sebentar tadi. Jadi kita tambahkan 19 jam, tambah 24 jam, tambah 24 jam dan tambah 1 jam 50 minit. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. Kita tambahkan 50 minit. Bila kita kira kita dapat 50 minit, tambahkan jam. Apabila kita kira kita dapat 68 jam. Jadi jawapannya adalah 68 jam 50 minit. Okey, itu saja penerangan daripada cikgu. Mudah-mudahan kamu dapat faham dan kamu dapat cuba untuk membuat latihan berkaitan dengan soalan sebegini. Dan tak lupa untuk cikgu sediakan di sini soalan untuk kamu jawab sebagai latihan. Okey, untuk murid tahun 6, kamu boleh rujuk latihan dalam buku teks muka surat 101. Okey, kamu kira daripada soalan latih diri 1 dan 2 menggunakan kaedah garis masa. Selamat menjawab, selamat belajar dan semoga berjaya untuk semua. Sekian, kita jumpa pada video yang akan datang.